tak ada apa pahalanya duduk lah ya. Rugi, duduk dia rugi. Dia cerita bagus pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama-sama menyembah Allah, beribadat kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus, menegakkan solat, serta menginfakkan harta berzakat dan bersedekah. Demikian itulah tuntutan agama yang benar. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini dengan izin Allah juga kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Allah sedarkan kita, bangunkan kita, hidupkan kita semua. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita serah diri kepada Allah. Terima kasih kepada Allah yang hidupkan kita kembali. Kita tidur atau kita mati tadi, dan kita akan kembali kepada nanti, insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, hari ini 1 hari bulan awal bulan 11/10. Saya akan berada di sini sampai 14/10 di masjid ni lah. Lepas tu saya akan insya-Allah akan ziarah kan, musim ziarah ni, iaitu umrah di bumi suci. Jadi sebelum apa-apa minta maaf dulu lah kan. Takut tak terlupa. Untuk tugas ini, tugas umrah ni kena beritahu kawan-kawan, apa-apa yang saya berkuliah selama ni, terlepas kata-kata, kadang-kadang terlepas kata-kata juga kan, agak-agak semua orang boleh menerima itu hakikatnya. Namun bukanlah untuk kata-kata apa, untuk sengaja untuk ilmu itu saja. Jadi maafkan saya. Pada pagi ini izinkan saya kita mukaddimah hari ini adalah tentang Rasulullah SAW. Bulan ini bulan Maulid Rasul. Patut benar kita bincang tentang Rasul SAW. Kita banyak boleh bersalawat kepada baginda. Sebut saja Rasulullah, nama Rasulullah, sifat Rasulullah. Terus lidah kita akan bercakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak peluang-peluang kita akan berzikir, berlafaz salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi pada hari pagi ini sebenarnya saya pegang kitab ni sangat hebat. Sebenarnya tentang perbincangan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab buku ini ada lebih 600 hadis-hadis tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani contoh ini. Cuma kita tak mampu je. Kita tak mampu nak mengikori Rasulullah SAW sekata-kata. Tapi kita mesti duduk atas landasan, berpijak atas jalan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan dapat bersamanya di syurga Allah nanti. Itu hakikatnya. Pada pagi ini kita lihat seperti tentang bagaimana yang dikatakan akhlak Rasul SAW itu. Sebenarnya akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran Al-Karim lah. Al-Quran Al-Karim yang kita baca itu membentuk pribadi Rasulullah SAW sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya. Kan dikatakan yang paling besar beriman Allah yang apa dia, ucapan la ilaha illallah atau paling tinggi kan, kita tahlil tadi. Dan sekecil-kecil yang apa dia, buang halangan-halangan di jalan raya,
buang benda-benda yang menyusahkan perjalanan. Beri kemudahan pada orang berlaluan. Kita nak naik masuk masjid, jaga kawasan-kawasan tersendiri, memudahkan orang masuk masjid. Itu pun sekecil-kecil itu pun kira iman Allah SWT, akhlak yang mulia. Baik, kita nak pastikan pada pagi ini insya-Allah tentang akuan-akuan atau pengakuan-pengakuan dari siapa? Satu, dari ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Umumnya kaum Quraisy dan pemimpin-pemimpin lain tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik, kita pilih antaranya. Hakikatnya cukuplah kita alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kana kafir. Apa dia? Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam bil huda untuk membawa petunjuk hidayah, untuk mengatur hidup kita. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya terburuk, entah bagaimana. Alhamdulillah Allah nak jaga kita, Allah memuliakan kita, Allah pilih kita untuk jalan yang benar itu. Insya-Allah kalau datang Rasul jadi ikut dia. Iyalah alhamdulillah kita. Jadi Allah yang Maha mengetahui, yang memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tahu. Allah lah mengutus Rasul, Allah mentarbiah Rasul, Allah mendidik bodi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik. Kalau kita bacakan, laqad kana Rasulullah fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu sendiri contoh teladan yang baik. Tapi nak ikut siapa lagi? Nak ikut siapa contoh terbaik? Follow contoh Rasulullah SAW. Banyak melihat kisah-kisah Rasul, akhlak Rasul, cerita Rasul, riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah SWT sendiri telah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qul ayat itu Al-Qalam 68. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang maha tinggi nilai. Allah sendiri menggelar, meletakkan martabat Rasul itu sallallahu ala khuluqin azim. Apa dia? Akhlak yang paling mulia. Entah berapa ratus ribu kilometer antara jarak akhlak Rasulullah dengan jarak kita. Tapi kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW ada jaminannya. Baik, walau bagaimanapun disebutkan juga beberapa pengakuan daripada isteri-isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tengok kita tengok. Ini jarang kita dapat hadis begini. Jarang kita dapat maklumat begini. Alhamdulillah saya dapat. Kita dapat daripada pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat daripada sahabat-sahabat atau orang-orang Quraisy tentang bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu. Pada pagi ini boleh mungkin ini satu dua saja yang kita dapat dalam internet. Bagaimana pengakuan daripada Sayyidatina Khadijah sendiri. Siapa Khadijah? Isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri nombor satu. Yang baginda kahwin saat-saat awal perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lihat daripada Sayyidina Aisyah ketika menceritakan tentang peristiwa awal turun wahyu. Tadi kita baca surah Al-Alaq kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam ila akhir. Allama al-insana ma la ya'lam. Itu di antara ayat yang belum diturunkan. Bagaimana beliau Aisyah itu berdepan dengan suasana itu. Tengok, kan kita dah tahu Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira dengan rasa takut, terkejut gerun datangnya Jibril memeluk baginda. Kita tengok sikit teksnya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aluhu فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني 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 فزملوه حتى ذهب عنه الراو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة وخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتفري الضيف وتعين على توائب الحق. Lebih kurang teks bahasa Arabnya. Lalu Rasulullah balik ke rumah membawa ayat-ayat Allah. Itulah Iqra, kan? Di situ membawa ayat-ayat. Bawa macam mana? Bawa dalam diri, dalam hati dia. Sebab tadi dia dengar, diajar iblis dengan suara yang kita tak tahulah suara malaikat tu. Tapi dia menyangka apa benda ini? Jika siapakah itu? Kan? Sebenarnya kita tahulah bahawa dia bawa balik itu dalam dirinya ayat-ayat Allah yang berjamin. Sanuqri'uka fala tansa. Yang dibincang oleh ustaz kita tu, Ustaz Khairuddin siapa? Sanuqri'uka fala tansa. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu. Mereka si confused, apakah Nabi Muhammad ni boleh ingatkan? Boleh ingatkan Muhammad ni? Ini cerita besar ni, bahawa tugas berat ni nak baca ayat Allah Taala ni. Boleh ke Muhammad yang sifat ummi, yang tak tahu baca, tak tahu menerima itu, boleh menerimakah? Itu dia. Beban membawa kitab Allah itu. Tapi Allah jamin, fala tansa, kami tidak beri Muhammad terlupa. Itu hebatnya. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hati yang gemetar tu membawa ayat Quran, membawa hati yang demam tak demam itulah kitanya, kita kampung ni. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW berdepan dengan suasana itu, hati yang gerun, hati yang takut. Lalu dia masuk ke rumah bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid dengan berkata kepada Khadijah, selimutkan aku, zamiluni. Minta isteri dia tolong selimutkan dia. Dia demam apa no? Kita kata macam tu. Kita kalau balik suruh isteri selimut macam mana ke? Kan, lenting isteri kita. Selimutkan aku. Mereka menyelimutkannya, Khadijah menyelimutkan baginda, sehingga hilanglah rasa ketakutan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lega. Ini rawatan seorang isteri yang sangat sopan santun, sangat baik hati, lembut hati kepada suaminya. Apakah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata kepada Khadijah setelah menceritakan khabar itu. Itu dia. Mana diceritalah apa episod-episod yang berlaku di Gua Hira itu. Sesungguhnya aku takut ke atas diriku ini. Lalu Khadijah kata, tidak. Maksud tidak ni, jangan takut. Bertenanglah, kan? Sekali-kali demi Allah. Khadijah bersumpah demi Allah. Wallahi ma yukhzika Allah abada. Tidak, sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Tengok,
Ni belum ditauliah Nabi lagi ni. Tapi Khadijah telah menampakkan bahawa Muhammad ini bakal. Khadijah telah mengetahui beberapa perkara. Sebab Khadijah ni hebat. Dia keturunan orang-orang hebat. Dan anak buah ahli kitab. Saudaranya ahli kitab. Bila dibawa Muhammad dan peristiwa Muhammad dibawa oleh ayah saudaranya Abu Talib keluar negeri, keluar daerah, kan, di mana awan-awan melindungi Muhammad SAW. Lalu tuan kampung itu bertanya, siapa budak itu? Siapa budak itu? Abu Talib kata, anakku. Abu Talib kata, anakku. Tapi orang itu tidak mungkin. Orang-orang yang bakar Rasul itu dia anak yatim piatu. Cuma kamu cakap betul-betul siapa itu? Anak saudaraku. Itu Muhammad. Namanya Muhammad. Bawa balik beliau. Nanti dia akan berdepan dengan fitnah-fitnah yang lebih besar itu. Selamatkan dia. Itu Abu Talib. Ini ceritanya. Selepas itulah kisahnya Rasulullah waktu dia mula-mula menerima memenang ayat Allah SWT. Tidak sekali demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya engkau menghubungkan silaturahim. Itu sifat. Antara sifat menghubungkan silaturahim. Kita lah bersama kita ni, berkawan-kawan, bersahabat, tidak bermusuh-musuhan, baik hati, kan? Tidak menyakiti kawan, tidak menzalimi kawan dan sebagainya. Memikul bebanan amanah. Apa orang bagi kita buatlah. Rasulullah tu, sifat Rasulullah menolong orang-orang yang susah. Itu di antara sifat-sifat yang pun kita lakukan. Sebahagiannya memuliakan tetamu, dan engkau menolong atas kebenaran. Dia kata tolong atas kebenaran, yang menolong. Itu di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang disebut, yang diakui oleh istrinya sendiri, Khadijah Al-Walid. Kalau kita nak tanya suami, baik suami kalau kita tanya isteri dia lah. Tengok, suami dia akan beritahu. Kalau suami yang tak pengam dengan suami dia, mesti dia kata macam-macam ke suami dia. Itu dia. Tapi kalau suami dia ngam dengan dia, semua dia pakai yang baik-baik belakang. Tetapi kalau seorang isteri yang baik, kita kisah. Suami macam mana pun tetap sama dia baik. Itu cara dia. Kita cakap dengan dia. Itulah sebaliknya kita dengan isteri. Orang tanya bagaimana isteri kamu? Tengok, ada tak suami yang sifat dendam dengan isteri? Kalau dia rasa nak marah isteri, dia cakap dengan isteri, itu kan betul sangat. Nampak tu? Tapi bagaimana Khadijah melabelkan suaminya Rasulullah SAW itu? Tengok, sifat-sifat, dikeluarkan sifat-sifat diri Muhammad itu antara lain. Ini dalam peristiwa awal, belum jauh lagi ni. Kita tengok isteri yang seterusnya, isteri Rasulullah yang paling cun, paling muda, Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Sayyidina ada sahabatnya Sayyidina Sa'ad bin Hisham bin Amir kata, apa dia katanya? Atitu Aisyah faqultu ya ummul mu'minina akhbirini bi khulqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhul Quran. Itu dia. Amma taqra Quran. Qaul Allah wa innaka la'ala khulqin azim. Ini dialog. Datang berjumpa Aisyah. Aku datang berjumpa Aisyah. Siapa dia? Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia kata aku berdatang bertemu Aisyah. Lalu aku bertanya, aku berkata, wahai ummul mukminin, maqam Siti Aisyah, beritahulah kepada aku tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, akhlaknya adalah Quran. Itu dia. Akhlak Rasulullah Quran. Maksud kalau kita baca Quran, itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alif dengan ya, A to Z. Ada dalam Quran itu menterjemahkan kandungan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Quran dibebankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan untuk diterjemahkan kepada kita umatnya.
dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercemar. Kebenaran, keagungan Al-Quran itu tidak dinoda. Tidak dinoda lah. Kalau noda pun tidak berjaya. Tetapi ciptaan manusia semua ternoda. Kalau kita dulu Taurat, Zabur, Injil mana ada. Tapi Injil yang ada pada pegangan Yahudi Nasrani itu Injil yang palsu, telah dinoda. Sebab Allah jamin Quran macam mana, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir, apa itu Al-Quran Al-Karim, yang merupakan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun. Kami juga akan menjaga Al-Quran itu. Allah jamin. Sebab tu kita tahu bahawa kita layak untuk membaca Quran, kita layak untuk menghafaz Al-Quran. Tapi kita tak layak, tak mampu untuk menghafaz yang selain Al-Quran. Hebat mana pun kita tak mampu menghafaz. Tapi Quran Allah jamin kita boleh hafaznya. Rasulullah SAW Allah jamin, sanuqrika fala tansa. Itu Rasulullah. Siapa-siapa yang boleh menghafaz Quran, insya-Allah ada. Dia boleh menghafaz. Tak kira tua atau muda. Kita yang tak menghafaz Quran. Tapi tak apalah, kita baca Quran. Umpamanya kita membaca Quran, kita melihat macam mana data pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendetailkan Quran dalam subjek kehidupan manusia yang boleh menjamin kita selamat dunia dan akhirat. Itu. Jadi yang saya kempen suruh baca Quran tu supaya kita menjadi ahli Al-Quran. Baik. Ini kepada pengakuan daripada Sayyidah Aisyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia kata akhlaknya adalah Al-Quran Karim. Tidakkah kamu membaca Quran? Dia tanya balik kepada sahabat yang datang bertanya dia, Sayyidina Sa'ad Hisham tadi, kamu tak baca Quran ke? Umpama begitulah kan. Mana tadi? Adakah kamu tidak membaca? Tidakkah kamu membaca Quran? Di mana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu satu-satu ayat saja. Bahawa Muhammad itu benar-benar punya akhlak yang agung. Ini kata siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dua orang dah isteri dia. Dalam riwayat selain itu Imam Muslim, faqultu ya ummul mu'minin. Ada lagi soalan mereka berbincang, bertanya kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan. Orang tanya isteri ni orang tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana suaminya Muhammad itu. Faqultu ya ummul mu'minin ana bi'ini an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Quran? Itu ada soal itu. Alasta taqra'ul Quran? Faqultu bala. Fa inna khulqa Nabiyullah ta'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Nak agree, nak katakan, nak membenarkan, nak mengakukan bahawa Rasulullah SAW bersifatnya, perangannya akhlaknya Quran. Lalu aku Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sa'ad tadi kata, wahai ummul mukminin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Dia bertanya, tidakkah kamu membaca Quran? Aisyah tanya balik kat dia. Aku jawab, ya, aku bacalah. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran Karim. Dah dua kali dah. Ada lagi tak? Dan Sayyidina Abu Abdullah Al-Jadali kata, sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dialog-dialog kepada Aisyah ni. Aisyah ni banyak dia hidup lama dengan Rasulullah SAW. Dia banyak mendapatkan maklumat. Faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala dakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah.
Apa bendanya? Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni, isteri-isteri Rasulullah menjawab. Lalu dia jawab, baginda ni bukanlah seorang yang bermata keji. Nabi Muhammad dia bukan mata keji, bukan mata jahat. Dia tak tengok benda-benda jahat. Kan di zaman remaja Rasulullah SAW, suasana keremajaan Nabi Muhammad SAW yang dia sangat rapat dengan anak Abu Talib, sepupunya Ali bin Talib, di mana boleh kata lokasi Mekah tu penuh dengan benda-benda khayal. Joget lambak, menyanyi apa? Belek, nyanyi apa? Bertelanjang sebagainya tu sentiasa ada. Pampir tu lah. Tapi Muhammad ni dia ada hati tak nak tengok. Dia orang muda ada hati nak tengok. Dari konteks remaja ada hati. Tapi Allah bimbingkan Muhammad. Ada bani Rabi fa'ahsana ta'dibi. Kalau nak ikut, dia pun nak tengok juga. Tapi Allah tak izinkan. Sehingga dia pergi satu ketika dia tertidur di tengah jalan. Allah tak izin. Tengok Allah nak jaga Muhammad, nak bersihkan diri Muhammad SAW untuk memasukkan ruh ayat Al-Quran Karim, menerjemahkan kandungan Al-Quran dan diri Rasulullah SAW. Kalau kita tengok tentang apakah aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, banyak lagi ni. Lalu dia jawab, baginda ni bukanlah seorang yang bermata keji, mata jahat, kata mata liar macam kita ni lah. Tidak pula melakukan perkara yang keji, tak buat benda-benda yang tak elok. Tidak suka meneki-neki, tidak suka berteriak, bersuara tinggi di pasar-pasar. Di pasar-pasar raya lah, di kedai-kedai, di tempat jual ikan. Kita katalah begitu. Kalau kita macam mana? Rasulullah tidak mengangkat suara pun. Kalau dia nak dalam bentuk kebiasaan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau orang buat tak baik kat dia, steady je, dia tak balas. Tetapi baginda memaafkan dan berlapang dada dengan orang lain. Itu antara sifat-sifat yang elok sangat kita masukkan dalam diri kita sedaya mungkinlah. Banyak episod orang tanya Rasulullah SAW, ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulullah, ma da'ahu ahadun min ashabihi wala ahli baitihi illa qala sallallahu alaihi wasallam labbaika labbaika. Kalau kita kata labbaik Allahumma labbaik, itu dengan Allah Ta'ala. Ini Rasulullah bercakap dengan orang yang bertanya. Tidak ada seorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Siapa nak lawan? Tadi saya kata berapa ratus ribu kilometer antara kita dengan Rasul SAW tentang akhlak Rasul. Tak mampu kita nak, tapi kita mesti berpijak, berlandaskan, mencontohi. Tak dapat 50 dapat 40, 30, 20, 10, 9. Kan? Ini dia. Tidak ada seorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasul SAW. Tidaklah seorang pun dalam kalangan sahabat pun tak boleh, dan tidak juga dalam kalangan ahli keluarga Rasulullah sendiri pun tidak boleh. Baginda yang memanggilnya, melainkan baginda orang yang memanggilnya, kan? Baginda akan menjawab labbaika, labbaika. Labbaika, maksud labbaika ni aku menyambut panggilan, aku layan. Layan macam layan. Jadi kita bagi umrah haji labbaika Allahumma
labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Takbirah diri kan. Ada lagi, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma tibla minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi fayantaqima lillah atau kama qala atau kama qala atau kata-kata yang sepadan dengannya. Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali memukul seseorang dengan tangannya. Tidak kepada seorang perempuan, tidak kepada seorang pembantu. Siapa-siapa pun tangan Rasulullah ni dia tak pernah tampar orang. Apa tak memukul? Tidak kepada seorang pembantu kecuali ketika baginda berjihad pada jalan Allah. Itu ketegasan. Baginda tidak ketika diperlakukan sahabat secara buruk, tidak pernah membalasnya kecuali jika ada keharaman-keharaman, benda-benda yang tidak boleh, tegas, yang dilanggar oleh sahabat-sahabat. Jika berlaku, maka baginda akan menegakkan hukuman kerana Allah. Tak ingat ayat itu. Walazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Betul ada ayat sana. Sifat Rasulullah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, sesama sahabat dia lembut, rahmat. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Ambil seorang lagi daripada Sofia, 5 minit. Perempuan daripada Sayyidatina Sofia, isteri Rasulullah. Ini 3 orang isteri ni. Rasulullah ada berapa isteri lah? Banyak Rasulullah. Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulullah SAW. Kata sahabat tanya, berkata, siapa dia? Safiyah ni berkata, melaporkan bahawa aku tidak pernah melihat seseorang yang paling bagus akhlaknya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah, begitulah. Nombor 1, di atas nombor 1, teratas pada nombor 1. Paling bagus. Ini isteri dia. Saya rasa mukadimah ni tentang sifat-sifat peribadi Rasulullah SAW memadai pagi ini. Nanti kita susah sangat hilang fokus. Mulai awal ni, jom kita akan bersama meraihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, program banyak lagi, banyak selawat, banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak apa yang patut kita lakukan yang sudah diajarkan kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-takbir. Insya-Allah akan datang saya akan jelaskan tentang bagaimana Sayyidina Ali sendiri mengaku tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah akan datang sebelum saya pergi umrah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.